Jika difikir-fikirkan, penjajah ni memang selalu sangat pandang rendah dekat kita orang Melayu. Selain daripada melabelkan Melayu malas, diorang pernah juga persoalkan tentang kewujudan hantu-hantu Melayu. Salah seorang dari mereka ialah Sherrod Osborne yang pernah melihat Pontianak. Sherrod Osborne berkhidmat sebagai pegawai muda tentera laut di Kedah pada tahun 1838 dan sebahagian tentera yang mengepung pelabuhan Kuala Kedah. Semasa kepungan inilah, beliau menulis peristiwa pelik bin ajaib yang menimpa dia dan anak-anak kapalnya. Ketika itu Osborne sedang berehat di atas kapal. Waktu yang sama dia dan anak-anak kapalnya nampak beberapa perahu orang Melayu pulang dengan sedikit tangkapan ikan. Bila ditanya apa yang berlaku, kumpulan nelayan yang ketakutan itu memberitahu nampak kelibat Pontianak semasa memancing. Mendengar cerita itu, Osborne awal-awal memang gelak seakan malah siap kata nelayan Melayu itu sedang berkhayal. Osborne juga bertegas kelibat lembaga yang dilihat itu ialah anjing laut, tapi penterjemahnya bernama Jambu tegaskan balik apa yang dilihat diorang tu memang betul. Selain menegaskan anjing laut tak wujud di tanah Melayu, Osborne telah menulis dalam catatannya yang dia anggap Pontianak tu sebenarnya spesies manusia liar yang hidup jauh daripada dilihat manusia iaitu orang asli. Dia turut mengganggap pelayar-pelayar Melayu tak dapat lari daripada mitos-mitos aneh seperti dialami pelayar-pelayar Eropah. Kononnya, apa yang dilihat kadang-kadang terhasil daripada imajinasi liar dan sudah bercampur dengan fakta logik. Tak lama selepas tu, kapal Osborne berlabuh di satu kawasan di selatan Sungai Kedah. Kebetulan malam itu hujan turun mencurah-curah dan berkabus. Osborne telah meminta seorang anak kapal meninjau dan melaporkan apa-apa perkembangan kepadanya. Pada jam 11 malam, Osborne terdengar bunyi orang meludah berselang-seli dengan bacaan jampi serapah. Berkemungkinan ayat-ayat suci Al-Quran. Si peninjau tadi menunjukkan jarinya pada satu kawasan dalam hutan. Osborne kemudian merasa pelik dengan kerena anak kapalnya dan bertanya apa sedang berlaku. Si peninjau menjawab dan memberi amaran untuk tidak melihat arah yang ditunjukkan. Apabila Osborne bertanya apa yang dilihat mereka, rupanya anak kapal telah melihat kelibat seekor Pontianak. Pada awalnya, dia berasa marah dan mengatakan semua ini karut. Tapi apabila mereka menyuruh Osborne sendiri melihatnya, dia dengan terkejut mengatakan dia nampak apa yang dianggap karut itu rupanya benar belaka. Berikut catatan Osborne ketika berdepan dengan kelibat Pontianak itu. Aku mula rasa seram, aku tak malu kata. Dan ia tersebar ke seluruh badanku tatkala aku melihat seorang wanita berkain putih di sekelilingnya, seperti dipakai wanita-wanita Hindu. Ia bergerak dari bayangan hutan dan berhenti di satu anak bukit pasir putih. Jarak tidak kurang daripada 300 kaki. Aku gosok mataku, sementara penterjemahku memanggil Santo, berkemungkinan nama Rasulullah atau para wali, dan dia meludah tanpa henti, seolah-olah seperti haiwan pengotor lalu di hadapannya. Sekali lagi aku melihat perkara sama, melalui satu kawasan gelap, dan secara perlahan-lahan, mula menyeberang ke satu bahagian dalam hutan. Aku dapat rasakan aku tak mampu nafikan realiti ilusi yang wujud dalam kepalaku. Aku berlalu dari situ dan biarkan si Melayu itu meneruskan apa yang dilakukannya hingga tengah malam. Dia bagaimanapun sekali-sekala meludah tanpa henti dan menyumpah makhluk terkutuk itu dengan jampi serapah agama Mahomet, panggilan orang barat terhadap nama Rasulullah. Semasa pertengahan acara menghalau makhluk Pontianak itu, Untu, panggilan Pontianak yang digunakan Osborne, muncul lagi, tapi ia tidak mengganggu kami. Jadi, salah seorang anak kapal memberi jaminan Untu ialah makhluk terkutuk yang melakukan perkara kejahatan, tapi aku menganggapnya sebagai pari-pari baik. Pada ketika itu, kami tak terganggu lagi dengan Untu, sehinggalah ia mengganggu kumpulan pemancing di Sungai Setue, Setiu. Kisah Osborne ini diabadikan dalam bukunya bertajuk Quedah: A Cruise in Japanese Waters yang diterbitkan pada tahun 1859.